Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Hafiz. Kawan-kawan tahu tak? Menurut Ibnu Abbas, jumlah huruf di dalam Al-Quran sebanyak 323,671 huruf. Kaifahalukum kawan-kawan? Saya Saad. Surah yang banyak perkataan Allah ialah surah Al-Mujadalah sebanyak 41 kali. Saya Tasdi, kawan-kawan tahu tak celak yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Celak dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ismit. Saya Ismail. Engkau nak tahu? Manusia tawaf di Baitullah. Malaikat pula tawaf di Baitul Ma'mur. Saya Muhaimin. Abu Zar Al-Ghifari adalah orang yang pertama memberi salam kepada Rasulullah. Hai kawan, nama saya Faiz. Masjidil Aqsa yang telah dibina oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum kawan-kawan. Minum cincau dengan strawberry. Mari belajar bersama Ustaz Zamri. Masya Allah. Terima kasih. Ustaz nak kena balas ke? Nak. Ya. Tepi jalan ada kam-kam. Welcome. Terima kasih. Okey, kerana masih setia bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Pada kali ini insya-Allah pada ayat yang keberapa agak-agak adik-adik? 10. Wah, ayat yang ke-10. Ayat yang keberapa? 10. Ya, ayat yang ke-10. Kita dengarkan dahulu daripada adik-adik kita. Siapa yang nak baca? Angkat dua tangan. Kepakkan ke tepi. Bunyi terbang. Ya Allah, Hafiz sebab dia anak juru terbang. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya Allah. Ayat simple saja tapi cukup menggerunkan bagi siapa yang mendengar dan memahami maksudnya. Sudah ada terjemahan kat dalam TV tu. Cuba jeling-jelingkan sebelum kita kupas dengan lebih lanjut. Apa pun bacaan yang mantap daripada Hafiz. 2 mantap untuk dia. 1, 2, 3. Mantap. Kita silakan juga adik yang seterusnya daripada kelompok geng-geng Mambang Hijau. Tadi geng-geng Mambang Merah. Sana Mambang Hijau pula. Siapa yang nak baca? Sila pegang telinga. Ya, adik Faiz di hujung sana. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya. Rupanya YAK bunyinya apa? Ya ke ya? Ya. YAK macam mana bunyi Faiz? Ya. Ya. So masa tu macam tu juga bunyi ya kulun. Cuba. Ya kulun. Jangan ya kulun. Sekali lagi innal ladzina ya'kulun. Terbaik. Cuma mungkin dah tersyasyul selama ni. Dia nervous sikit tengok makcik-makcik yang tengok dia macam tak pernah tengok anak handsome. Ya. Seterusnya, kita akan memetik satu tajuk daripada ayat yang kita bacakan tadi. Agak-agak tajuknya apa adik-adik? Siapa boleh teka? Ya, Hafiz lagi. Apa tajuknya, Fiz? Makan harta anak yatim. Ya Allah, mesti dah tengok terjemahan dan study kat rumah ni. Sekali lagi kita ulang apa yang Hafiz cakap. Apa tajuk kita hari ni? Makan harta anak yatim. Ya Allah, anak yatim ni dah miskin, papa gedana. Ada kadang-kadang ada kaya pun tapi dia tak balik lagi, tak pandai lagi mengurus harta. Tiba-tiba ada orang kata, aku nak duit kau 1 juta. 1 juta ambil lah sikit je. Padahal 1 juta banyak ke sikit? Banyak. Maklumlah dia tak mau mangis lagi kadang-kadang. Sebab anak yatim dia tak pandai lagi mengurus harta. Ada orang yang menguruskan. Tiba-tiba orang yang menguruskan tu sebenarnya boleh tak makan harta anak yatim? Tak. Boleh. Pada portion-portion yang tertentu yang tidak zalim. Sebab Allah kata makan dengan secara zalim dan bukan pada tempatnya. Sebab zalim bererti meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya.
meletakkan sesuatu pada Bukan tempatnya. itu maksudnya zalim. Tapi kalau adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim lawannya meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu maknanya lawan adil apa dia? Zalim. Lalu nak ceritanya, ayat ini larangan keras daripada siapa? Allah. Untuk memakan harta anak yatim secara zalim, secara tidak tepat. Allah akan bagi satu amaran yang keras. Amaran yang keras ni nak tahu apa? Kita akan sambung selepas ini. Terus dia bersama kami di sini. Dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Syukran, terima kasih. Thank you very much kerana masih setia bersama kami dan adik-adik di sini. Yang berwarna hijau, yang berwarna merah, yang berwarna oren. Adik juga. Dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Tullabi. Naam. Sekali lagi, kita menceritakan tentang peristiwa hal yang berkaitan, hal ehwal yang berkaitan dengan harta. Masyuk. Ya, menunjukkan Islam juga mementingkan peristiwa pasal harta. Itu sebab kalau orang suka selewengkan harta, meletakkan pada tempat yang bukan betul, menzalimi, ambil tanah orang, curi barang orang, rasuah orang. Ketika itu Islam marah ke tak marah dalam perkara itu? Marah. Maknanya Islam juga mementingkan hal ekonomi. Bahkan Ibnu Abbas kata dan sahabat-sahabat yang lain dalam tafsir Al-Quran, tiada ayat yang paling keras amaran daripada Allah melainkan ayat yang berkaitan dengan harta, iaitu larangan memakan riba. Allah sebut wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah saki baki riba jika kamu beriman. Maknanya kalau makan riba seolah-olah tidak beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kamu buat juga seolahnya Allah dan Rasul akan menyiapkan perang kepada kamu. Siapa kita nak berperang dengan Allah? Baru bagi tsunami dah pening kepala, baru bagi tanah runtuh dah huru-hara, baru bagi banjir dah pening kepala, tiba-tiba nak angkat senjata berlawan dengan Allah. Begitu juga dalam hal ini. Maka Allah tak suka orang yang makan harta anak yatim secara batil. Apa balasannya? Dia seolah-olah makan masuk api ke dalam perut dia, bergelojang. Kan? Jangan main. Bahkan Allah menyebut pula, bukan sekadar kat dalam perut dia dimakan api nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat. Maka Allah akan panggang dia pula macam kambing bakar dia, bergulik-gulik. Kau rasakan, makan lagi anak yatim. Ya, dah kemudian dah hancur kulit baru. Digulik-gulik, dia selar di dalam api neraka siapa? Allah. Sebab apa kita dilarang untuk makan harta anak yatim? Tullabi. Yang pertama sebab anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa. Sebab diarahkan dalam Islam supaya bagi harta balik anak yatim, bagi penjaga anak yatim ketika mana dia dah balik, dah dewasa lah khususnya. Dah pandai kata sejuta tu banyak, RM1 tu sikit. Ketika itu kita bagi dia untuk uruskan harta dia sendiri. Tiba-tiba bila dah dewasa, setahu saya dia tengok album dia. Bapa aku kaya. Kenapa duit aku dah tak ada? Itu namanya menzalimi ketika mana dia dah dewasa. Kesian dia, sedangkan dia anak orang kaya. Contoh. Yang kedua, sebab dilarang makan harta anak yatim. Agak-agak pasal apa? Siapa tahu? Boleh teka. Gunakan akal. Fikir tuan-tuan. Fikir tuan-tuan. Fikir 2121. Tuan-tuan. Mengelak anak yatim hidup terbiar kerana tiada harta. Anak yatim kalau bayangkan tak ada harta nak menguruskan dia, siapa nak bagi makan? Siapa nak bagi minum? Jatuh gedebuk rezeki daripada langit. Ingat ini zaman Nabi Isa ke apa? Maka oleh sebab itu, macam mana kalau bayangkan dia orang terbiar, duduk bawah jambatan, pegang tempurung, tak sekolah, anak sekolah tak boleh, beli baju raya tak boleh. Agak-agak macam mana Malaysia? Tempat longgokan orang-orang miskin yang terdiri daripada anak-anak yatim. Cantik ke pemandangan tu? Tak. Malaysia jadi negara apa? Negara pengemis anak-anak yatim. Seronok begitu? Tak. Ekonomi sihat tak macam tu? Tak. Tanda ekonomi tak sihat, masyarakat pun tak sihat. Tasbih. Subhanallah. Yang ketiga dilarang makan harta anak yatim kerana mengelak berlakunya permusuhan yang membentukkan silaturahim. Katalah dia masa kecil, bila dia dah besar, kau rupanya yang ambil harta aku sampai habis, kau siap, watch ya. Ultraman terus. Contoh, dia lasernya. Ya Allah, dia tukar jadi benten kan? Dan sebagainya, dia bunuh balik, akhirnya bermusuh balik. Elok ke Islam ni, Islam menggalakkan tautan kasih, ukhuwah ke perbalahan.
Wah. Tullabi. Naam. Kita tengok sedikit kesan negatif. Tadi sebab kenapa dilarang, ini kesan negatif terhadap pemakanan harta memakan harta anak yatim. Pertama, kalau dia tahu ini ayat yang melarangnya, Allah kata tak ada pun Allah kata larang, Allah kata neraka je. Nah, neraka tu maknanya Allah laranglah sesuatu benda yang jahat, yang haram, yang tidak boleh. Ya. So nak ceritanya tullabi. Naam. Jangan salahkan. Tiba-tiba dia tengok ayat ni, dia tahu, tiba-tiba dia tolak juga. Tak apa, rembat aja. Itu bukan ayat yang mewajibkan. Dengan yakin, dengan sedar, silap-silap akidah dia boleh gugur. Dia boleh keluar daripada Islam. Kalau tidak bertaubat, dia dikira murtad. Dia kira apa? Murtad. Na'udzubillah min zalik. Kesan yang lain, jika dia makan juga bertukar menjadi darah daging. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi memberi satu amaran keras, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil benda yang haram, termasuklah makan harta anak yatim, api neraka lebih layak untuk daging-daging itu dibakar dan dimasak. Nak masak dengan api neraka daging? Tak nak. Kemudian antara kesan lain, adik, doa tak mustajab, dik. Ustaz ada satu cerita. Nak dengar? Ada seorang tu ustaz, cerita penutup. Dia mengajar kat penjara. Kebetulan hari tu dia kena mengajar penjara dekat sebuah negeri. Dekat tempat tu hari tu banduannya wanita semua. Ya Allah. Bila dia pergi tu, adik-adik, banduan wanita kat penjara tu dah biasa dah dengar ceramah daripada ustaz. Dia pun dah boring dah. Lepas tu dia orang berpakat, hari ni ustaz yang nak mengajar tu, apa kata kita goda dia. Kita kacau dia. Macam semua kata bonsai. Semua bersetuju untuk kacau ustaz. Tiba-tiba ustaz tu datang, buka kitab semua. Tiba-tiba ada 2-3 orang bangun. Ustaz. Kan dia godok, ustaz duduk. Kan akhirnya warden pun tak ada keluar. Akhirnya adalah 2-3 orang datang dekat tengah meja ustaz. Akhirnya salah seorang di kalangan mereka minta maaf, cerita makcik adik. Dia bukanya, astagfirullahalazim. Ustaz ni, tak tengok kan membazir pula. Astagfirullahalazim. Tapi nak ceritanya, hara. Poin ustaz bukan itu. Poin ustaz bila dia kaji. Rupanya banduan yang perempuan tu, 90% lebih mak bapak dia bekerja di tempat yang haram. GRO, bapa ayam, mak ayam. Ataupun di jabatan-jabatan yang panas. Yang tak payah ustaz nak sebutkan. Tengok kualiti anaknya. Jenis tak makan saman, babe, sebab makan pizza. Bayangkan. Inilah antara ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala apabila memakan harta tanpa hak. Antaranya yang kita bicarakan, makan harta anak yatim. So anak yatim, berbanggalah kerana Allah menjamin anda. Dan penjaga anak yatim, jangan mudah salahkan, jangan mudah persalah gunakan harta yang diamanahkan kepada anda. Awas. Kita dengar kata Atuk. Apa yang Atuk akan pesan selepas ini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Harta tidak berkat. Makanan tak berkat. Minuman tak berkat. Duit tak berkat. Dibakar dalam api neraka. Bertaubatlah sebelum terlambat. Semua ini kesan makan harta anak yatim. Betul tak, Tok? Betul. Duduk. Atuk dah cakap betul ataupun tidak. Ya. Alhamdulillah, cucu-cucu Atuk dalam studio. Bagus, Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada cucu di luar sana yang masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Dan terima kasih kepada Ustaz Zamri yang cerita panjang lebar tentang kesan dari makan harta anak Yatim. Jadi Atuk tambah lagi apa yang Ustaz sebut, iaitu apa yang bicara selama ini nak ceritakan anak yatim itu duit banyak. Betul tak? Betul. Itu maknanya kita dilarang jangan makan harta anak-anak yatim. Menunjukkan anak itu harta dia banyak. Maka sebab itulah yang Atuk sebut sini, kenapa anak yatim tak termasuk dalam golongan asnaf yang 8 yang berhak menerima zakat. Atuk. Ya. Kalau ada orang bagi zakat kat rumah anak yatim tu macam mana pula tu? Baguslah sini ya. Itu yang Atuk cakap ni. Ingat dia. Oleh kerana kita banyak persoalkan harta anak yatim. Harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Itu menceritakan anak yatim itu harta dia
Banyak. Kadang-kadang ada mak bapak meninggal. Mak bapak aksiden. Dia kemalangan. Dua-dua meninggal. Anak dia jadi anak apa? Anak yatim. Yatim piatu. Tapi harta dia banyak mana? Banyak. Maka sebab itulah kalau terlihat dalam asnaf yang menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa? 8. Masya Allah Sa'ad. Ya. Ada berapa? 8. Cuba sebut. Innamas sadaqatu lil fuqara. Lagi? Wal masakin. Sakin. Lagi? Wal amilin. Lagi? Wal mu'allafati qulubuhum. Lagi? Wa fir riqab. Lagi? Wal gharimin. Lagi? Wa fi sabilillah. Lagi? Wa benis sabil. Berapa? 8. Ada sebut anak yatim tak? Sebab anak yatim tak masuk dalam golongan orang-orang berhak menerima zakat. Soal atas sini tadi, bagaimana orang bagi zakat kepada rumah anak-anak yatim. Ulama-ulama kata, orang yang berhak menerima zakat, 8 golongan yang disebut tadi. Barang siapa memberi zakat kepada lain daripada 8 ini, maka zakatnya tidak sah. Zakatnya Tidak sah. Ini jawab soalan tadi tu. Jadi kalau begitu, kita beri zakat pada rumah anak yatim. Sah tak? Sah. Sah tak? Ini Atuk cakap ni jaga sikit. Walau bagaimanapun, yang kita bicarakan ini, oleh kerana anak yatim harta dia banyak. Kadang-kadang lebih kaya daripada kita. Ada anak yatim yang lebih kaya daripada Ismail. Masya Allah, ada tak? Ada. Sebab itu dia tak menerima zakat. Allah tersebut. Tetapi kadang-kadang kalau ada rumah anak yatim, ada orang yatim, dia tak ada harta. Mak dia miskin, meninggal. Ayah dia miskin, meninggal. Dia pun lagi miskin. Maka kita beri zakat bukan atas nama yatim, tapi atas nama? Atas nama? Miskin. Atas nama apa? Miskin. Kita beri atas nama miskin. Tapi kalau ada rumah anak yatim, Masya Allah, duit dia, harta dia, aset dia banyak tak? Banyak. Tiba-tiba kita pergi bagi lagi zakat. Sah zakat tak? Ada ulama kata zakat itu tidak sah. Sebab kita beri pada salah senam. Sebab anak yatim tak masuk senam yang 8 tadi. Maka sebab itu, kalau barang beri kepada anak yatim, rumah anak yatim, sekolah anak yatim, yang duitnya banyak, asetnya banyak, bimbang dan takut zakat itu tidak sah. Tak sah, bila tak sah, maka kita dianggap orang yang tidak berzakat. Tetapi kalau tidak beri atas nama ihsan, atas ihsan, kesian anak yatim, mak tak ada, ayah tak ada, maka kesian nak bagi apa? Nama dia sedekah, bukan zakat. Nama apa? Sedekah. Ada beza sedekah dengan zakat? Ada. Zakat wajib, sedekah sunat. Jadi kalau kita duit banyak, kita bagi atas ada ihsan, kesian bagi. Itu boleh. Tapi jangan niat bagi zakat kepada rumah anak yatim yang kaya, yang duit banyak. Tapi boleh bagi atas dasar apa? Sedekah. Satu. Yang kedua, nak cerita pasal balik harta yatim. Oleh kerana cerita ada yatim banyak harta, hari ini Masya Allah cucu atuk ramai orang makan harta anak yatim. Ramai tak? Allah ramainya. Siapa dia? Kadang-kadang bila bapa meninggal dunia, mak dia tak kisah harta peninggalan suami dia. Dia seorang bolot. Ada berlaku tak? Ada. Kadang-kadang bapa pula meninggal dunia, meninggalkan saham banyak, aset banyak, bisnes dia dengan syarikat dia. Anak sulung ambil alih buat aja. Adik-adik yang kecil tak berhak makan harta. Makan harta yatim tak? Makan harta yatim tak? Kan. Orang-orang yang diamanahkan menjaga harta anak yatim, tiba-tiba dia balon dekat dia. Dia menjaga anak yatim, menguruskan anak yatim. Daripada kereta Fiat buruk, Toyota buruk, lama-lama naik kepada Mercedes. Ada tak? Ada. Beli Mercedes harta siapa? Yatim. Itu juga nama dia makan harta anak Yatim. Tolonglah barang semakan secara zalim. Balasan dia apa dia? Daripada wasayaslauna. Itulah yang Ustaz Azan sebut panjang lebar tadi tentang balasan orang yang makan harta anak yatim. Ingat, awas. Jangan kita terlibat dalam golongan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Sekian. Hingga bertemu lagi di sini akan datang ada rancangan Adik Dan Al-Quran. Saya itu ma'assalamah. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bye.